Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, salam sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel yang cantik-cantik lagi manis bergaya, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu mauduk kita pada hari ini. Nama saya Nurul Iman Sofia binti Muhammad Zahimi selaku moderator anda pada hari ini. Mauduk forum kita berkisar mengenai kesan media sosial terhadap peradaban Malaysia. Seperti yang anda sedia maklum, media sosial mempunyai hubung kait yang rapat antara peradaban Malaysia. Hal ini kerana media sosial memainkan peranan penting dalam membangunkan tamadun yang berkualiti. Media sosial merupakan sebuah platform yang terbaik untuk berinteraksi antara satu sama lain. Dengan wujudnya media sosial dalam kalangan masyarakat kini, pelbagai kemajuan yang telah dapat dicapai oleh negara ini sehingga dapat dikenali oleh negara luar. Antara kepentingan media sosial terhadap peradaban Malaysia ialah mendidik masyarakat ke arah kehidupan yang selesa. Kepentingan media sangat meluas kepada peradaban Malaysia, antaranya sedikit sebanyak menjadi sumber yang baik untuk mendidik masyarakat menuju ke arah kemajuan yang lebih moden dan bagus berbanding zaman dulu, iaitu zaman nenek moyang kita. Masyarakat yang berdaya berfikiran tinggi seiring dengan pemodenan dunia dapat menjamin untuk melahirkan masyarakat yang berintelektual dan sekaligus dapat membangunkan ekonomi Malaysia. Sebagai contoh, masyarakat dapat mempelajari cara kehidupan dan pemikiran masyarakat di negara yang maju sehingga dapat menjadi seorang individu yang hebat dan berjasa kepada negara sendiri. Seterusnya, ia juga dapat meningkatkan golongan cendekiawan. Melalui penggunaan media sosial, masyarakat negara ini dapat berinteraksi secara profesional. Antaranya ialah pakar bedah, hakim, peguam dan sebagainya. Oleh itu, dengan terlahirnya individu yang berwawasan ini dapat meningkatkan kadar ekonomi negara. Baiklah sidang hadirin, sebelum tirai forum dibuka bagi menelusuri lebih mendalam topik perbincangan, molek kiranya kita berkenalan dengan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Ahli panel yang pertama yang merupakan Datin Zalin Ariana binti Zainuddin merupakan Menteri Komunikasi Media. Selamat datang Zatin, apa khabar? Khabar baik, terima kasih moderator. Okey, seterusnya panel kita yang kedua iaitu Cik Puan Nurul Nasuha binti Azman selaku pengarah kepada Persatuan Remaja Masa Kini Malaysia. Selamat datang Cik Puan. Terima kasih jemput saya. Sama-sama Puan. Okey, dan panel kita yang ketiga ialah saudari Dr. Nur Nabila binti Abdul Halim iaitu pensyarah UiTM Negeri Kelantan. Dipersilakan. Alhamdulillah baik. Okey. Terima kasih. Hai. Seterusnya, mari kita menjemput panel kita yang pertama iaitu Datin Zalin Adrana binti Zainuddin. Apakah pandangan Datin terhadap topik kita pada hari ini? Dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih saudari moderator. Implikasi positif media sosial terhadap peradaban Malaysia ialah ia dapat mengubah teknik pemikiran masyarakat serta menjadi platform untuk berniaga. Pada era teknologi yang sangat maju ini, jelaslah bahawa media sosial memainkan peranan yang penting dalam kehidupan dan pembentukan masyarakat. Media sosial banyak memberi implikasi yang positif seperti dapat mengubah teknik pemikiran masyarakat. Melalui media sosial, seseorang itu dapat bertukar-tukar idea dan pengetahuan antara satu sama lain. Hal ini menyebabkan teknik pemikiran masyarakat menjadi seiring dengan waktu. Sebagai contoh, dengan adanya media sosial di Malaysia, masyarakat dapat mempelajari dan mengetahui mengenai cara hidup di negara-negara lain seperti etika, adat dan sebagainya. Oleh yang demikian, ia dapat membuatkan teknik pemikiran masyarakat Malaysia lebih meluas dan berilmu pengetahuan. Bukan itu sahaja, pada zaman teknologi dan digital ini, media sosial juga telah dijadikan platform untuk berniaga dan mempromosikan perniagaan. Ini kerana proses penyebaran maklumat di media sosial ini sangat meluas, pantas dan mudah kerana peniaga hanya perlu membuat posting untuk memberitahu pengguna media sosial bahawa kita ada membuat perniagaan. Semuanya hanya dilakukan secara atas talian dengan menggunakan media sosial sahaja. Bahkan, ia dapat menjimatkan masa, tenaga dan wang.
Point yang kedua ialah menjadi platform untuk menyampaikan dakwah. Di era zaman kemodenan masa kini yang semakin maju dengan gadget-gadget yang canggih dan kepatasan internet tanpa batas, teknologi sekarang memainkan peranan yang utama sebagai media untuk perkembangan ilmu dakwah Islam. Tambahan pula, dengan adanya media sosial sebagai platform berkomunikasi yang digunakan pakai oleh seluruh masyarakat di seluruh dunia, ini dapat memudahkan pendakwah untuk menyampaikan isi mereka dengan lebih senang. Di samping itu, dengan menggunakan media sosial sebagai platform penyebaran dakwah, pendakwah sendiri dapat melakukan pendedahan dengan lebih luas dan mensasarkan target yang lebih ramai. Sebagai contoh, salah satu platform yang menjadi kegemaran orang ramai sekarang adalah platform TikTok. Para pendakwah dapat mengambil kesempatan ini untuk membuat naik ceramah-ceramah mengenai ajaran agama Islam. Berdasarkan artikel yang saya kaji, bernama telah menyatakan bukan sekadar hiburan, TikTok kini jadi medan dakwah. Ternyata bahawa platform TikTok dapat menyampaikan ilmu agama dan dakwah dengan berkesan. Hal ini demikian dapat memupuk dan mengajar rakyat untuk menjadi masyarakat yang lebih beradab dan membentuk sasiah diri yang mulia. Rasulullah SAW pernah bersabda, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Berdasarkan riwayat Al-Bukhari ini telah menunjukkan bahawa dakwah itu penting dan disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan dakwah tersebut melalui pelbagai cara walaupun hanya satu ayat yang digunakan untuk menyeru masyarakat melalui kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Terima kasih moderator. Terima kasih diucapkan kepada Datin atas ulasan yang sungguh baik sebentar tadi. Sungguh pun begitu. Setiap perkara mempunyai baik dan buruknya. Jadi apa pandangan Cik Puan Nurul Nasuha selaku panel kedua kita pada hari ini? Dipersilakan Cik Puan. Alhamdulillah, terima kasih saudari moderator. Seperti apa yang saudari moderator bicarakan sebentar tadi, betul, benar sekali. Setiap perkara pasti mempunyai kebaikan dan keburukannya tersendiri. Begitu jugalah dengan media sosial. Terdapat beberapa kesan negatif penggunaan media sosial terhadap peradaban Malaysia yang membawa impak atau keburukan yang sangat mendalam ke atas negara kita sendiri. Kesan negatif yang pertama ialah keganasan dan pornografi di negara semakin menjadi-jadi, terutamanya dalam kalangan remaja dan dewasa. Menurut statistik yang dikeluarkan, Malaysia berada di tangga keempat di dunia sebanyak 84%, manakala mencatat kadar pencarian pornografi yang paling tinggi di Asia. Akibat daripada aktiviti pornografi ini, terdapat banyak kes penzinaan yang berleluasa sehingga banyak jenayah pembuangan bayi luar nikah di Malaysia. Mengikut Kereta Akhbar Berita Harian, menurut penolong pengarah bahagian siasatan jenayah seksual wanita dan kanak-kanak Bukit Aman, Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Asisten Komisioner ACP Siti Kamsiah Hassan mengatakan bahawa pembuangan bayi adalah 10 kes secara purata mengikut statistik PDRM, di mana sebanyak 128 kes dicatatkan pada tahun 2018, 125 pada 2019, 104 pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 sebanyak 86 kes dicatatkan. Selain itu, keganasan juga berlaku dalam kalangan masyarakat Malaysia. Antara yang menjadi tumpuan ialah keganasan bully cyber. Ini juga merisaukan kerana yang terlibat juga adalah dalam kalangan remaja dan juga dewasa. Keganasan ini menjadi perbualan hangat sehingga mendapat tumpuan negara luar. Bully cyber ialah tingkah laku yang dilakukan melalui media elektronik oleh individu maupun kumpulan dengan cara mesej bermusuhan yang pastinya akan menimbulkan kemudaratan kepada pengguna lain. Kadar peratusan bagi jenayah ini juga tinggi. Sebanyak 33% remaja di Malaysia pernah dibuli secara atas talian. Hal ini dikaitkan bahayanya jika seseorang itu menyalahgunakan media sosial dengan melakukan perkara yang tidak bermanfaat. Akibat daripada kelakuan yang tidak memoral ini, mereka menjadi mangsa akan menanggung kesannya seperti mengalami tekanan hidup, kurang keyakinan diri dan sebagainya, sehingga ada yang mengambil tindakan untuk membunuh diri kerana tidak tahan dengan perbuatan bully cyber tersebut. Sekiranya perkara ini menjadi lebih teruk, sudah tentu ia akan merosakkan peradaban di Malaysia. Yang seterusnya, antara kesan daripada penyalahgunaan media sosial adalah penyebaran ajaran sesat yang tidak dapat dibendung.
pada zaman penggunaan internet yang tiada sepadan, timur ke barat ini telah memudahkan kepada masyarakat untuk menerima maklumat maupun pengetahuan yang mudah dan cepat. Hal ini menyebabkan penyebaran ajaran sesat daripada kelompok Syiah ataupun yang lainnya semakin bermasa. Di dalam media sosial terlampau banyak ajaran sesat yang disebarkan oleh puak jahiliah di mana mereka berpangkalan di luar negara dan dibawa ke Malaysia untuk mempengaruhi pemikiran masyarakat di sini. Menerusi Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Datuk Idris Ahmad berkata, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan terus memantau perkembangan penyebaran ajaran sesat di negara ini termasuk melalui kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Terdapat banyak kes negatif sekiranya penyebaran ajaran sesat melalui media sosial terhadap peradaban Malaysia sekiranya tidak dipantau dengan ketat kerana ia boleh memberikan kehancuran kepada kemakmuran negara kita sendiri. Dan ia juga membawa kepada ketidakstabilan politik sekaligus meragut perpaduan ummah dan masyarakat. Perkara ini akan memberi impak yang sangat besar bukan sahaja dari aspek individu, malah ia juga akan memberi kesan kepada masyarakat dan negara. Hal ini juga akan memberi kesan negatif terhadap remaja dan golongan-golongan dewasa yang ingin membangun, yang ingin melanjutkan kehidupan ke peringkat seterusnya. Kesan yang akan ditambah oleh individu sendiri dan sekiranya mempercayai ajaran sesat yang disebarkan oleh puak jahiliah, ini ialah akidah yang akan rosak kerana telah mensekutukan Allah dan individu tersebut perlu segera bertaubat kepada ajaran Islam. Selain itu, dalam aspek masyarakat pula dapat memusnahkan institusi kekeluargaan akibat daripada kepercayaan yang berlainan sesama sendiri dan berakhir dengan keganasan oleh masyarakat yang sesat yang tidak mengikuti ajaran sesat ini yang tidak bermuara sama sekali. Akhir sekali dari segi ekonomi, ini akan menjadikan ekonomi Malaysia semakin merundum dan tidak dapat membangun seperti negara-negara yang semakin moden. Jelaslah bahawa penyebaran ajaran Islam melalui ketiga-tiga aspek ini dapat merosakkan peradaban Malaysia. Sekiranya pihak tanggungjawab tidak memantau penyebaran ajaran jahiliah di dalam media sosial. Setakat itu daripada saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Cik Puan Nurul Nasuha atas pandangan yang diberikan sebentar tadi. Okey, sekarang saya memberi ruang kepada saudari Dr. Nur Nabilah untuk mengupas mengenai cabaran serta mengutarakan cadangan beliau untuk mengatasi cabaran tersebut. Dipersilakan, Doktor. Baik, terima kasih kepada moderator kita, MC dan hadirin dan barisan ahli panel yang dihormati. Sungguh menarik persoalan yang diajukan oleh Tuan Moderator iaitu tentang apakah cabaran-cabaran media sosial terhadap peradaban Malaysia. Baik, cabaran ini saya dapat simpulkan kepada dua, iaitu yang pertama cabaran dari segi perubahan budaya atau gaya hidup dan kedua cabaran dari segi penyebaran maklumat tanpa batasan. Kita pergi kepada cabaran yang pertama. Cabaran dari segi perubahan budaya atau gaya hidup. Perubahan budaya atau dikenali gaya hidup yang dipengaruhi di laman sosial masyarakat kita sekarang ini iaitu budaya atau gaya hidup yang diamalkan seperti cara pemakaian, pemakanan, minuman, tingkah dan laku golongan belia pada masa ini yang amat merisaukan iaitu lebih dipengaruhi oleh media sosial. Hal seperti ini akan menyebabkan golongan belia mudah melupakan akan asal-usul keturunan mereka. Selain dari itu, golongan seperti ini juga lebih suka mengikuti budaya barat dan secara tidak langsung menerima dan menyerap nilai-nilai negatif budaya barat. Tambahan pula, masyarakat terlalu terdedah dengan rancangan hiburan barat yang dipapalkan di laman sosial yang sememangnya melampau, iaitu sering menggambarkan lelaki dan perempuan bergaul tanpa batas pergaulan dan halangan antara mereka, termasuk juga dari segi fashion pemakaian, minum minuman yang keras seperti arak makin berleluasa di media sosial. Berkaitan dengan itu, keganasan pornografi di laman sosial juga sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat kita masa ini. Okey, baik, kita pergi pada cabaran seterusnya iaitu cabaran dari segi penyebaran maklumat tanpa batasan. Seperti yang kita tahu, media sosial pada masa ini menunjukkan penyebaran fitnah dan maklumat palsu yang sangat kerap dan banyak yang meluas tanpa batasan. Hal ini demikian, penyebaran fitnah dan maklumat yang palsu berlaku melalui pengunggahan gambar yang diambil tanpa kebenaran daripada pemilik asal gambar tersebut.
Selain dari itu juga, pengguna yang mempunyai kelebihan untuk mengedit gambar asal untuk jadikan fitnah seterusnya menyebarkannya bagi tujuan keseronokan, gurauan, hiburan dan semata-mata mengaibkan atau menjatuhkan maruah dan mewujudkan sebuah konflik antara beberapa pihak. Oleh yang demikian, masyarakat yang suka melayari laman sosial perlu berwaspada terhadap penyebaran fitnah dan gosip serta maklumat palsu bagi mengelakkan penipuan maklumat dan konflik tercetus antara sesama masyarakat. Sekian itu sahaja daripada saya yang dapat dikongsikan hari ini kepada hadirin dan ahli panel sekalian. Maaf andai saya tersalah bicara. Terima kasih Tuan Moderator dan semua yang memberi ruang kepada saya untuk mengulas tajuk ini sikit sebanyak. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Nur Nabila atas perkongsian mengenai cabaran terhadap media sosial. Jadi apa pandangan doktor mengenai cadangan berkenaan dengan cabaran tersebut? Persilakan doktor. Okey, baik Tuan Moderator. Okey, untuk cadangan, saya mencadangkan pihak kerajaan untuk melaporkan penyalahgunaan media sosial kepada pihak yang berkuasa. Seperti wujudnya beberapa perundangan dalam Malaysia yang digunakan untuk mengawal selia penggunaan media sosial yang membolehkan kita untuk melaporkan kepada mereka tentang jenayah cyber. Antara kesalahan yang diperuntukkan di bawah akta-akta tersebut adalah kesalahan penggunaan radas atau peranti tanpa kebenaran, penggunaan rangkaian untuk melakukan perkara tidak wajar, rangkaian seperti mengeluarkan kenyataan yang jelek atau lucah dan sebagainya. Dengan wujudnya perundangan ini, kita dapat melaporkan kepada penyalahgunaan media sosial terhadap pihak berkuasa untuk diambil tindakan sewajarnya. Baik, untuk cadangan seterusnya, saya mencadangkan menggunakan media sosial dengan konten yang kreatif dan berilmu, iaitu penggunaan media sosial dijadikan salah satu kepastian banyak orang untuk menghabiskan waktu luang mereka. Tapi ramai yang tidak terdedah dengan kebijaksanaan dan cara yang betul dalam penggunaan sosial media. Oleh sebab itu, pentingnya kita untuk mengamalkan aura positif dan bijak dalam menggunakan peluang dalam diri kita semasa melayari media sosial untuk menghindarkan diri dan terjebak perkara yang tidak memberi manfaat kepada diri dan masyarakat. Contohnya, menggunakan media sosial dengan positif dan baik adalah dengan berkongsi hobi tentang apa yang minat dalam media sosial seperti mengepost resepi masakan dan mengedit secara kreatif video atau gambar tersebut. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada ketiga-tiga panel di atas perkongsian yang sangat bermanfaat sebentar tadi. Nampaknya masa sudah mencemburui kita. Dengan ini jelaslah bahawa media sosial mempunyai peranan yang sangat penting terhadap peradaban Malaysia. Penggunaan media sosial di Malaysia ini terdiri daripada pelbagai peringkat umur iaitu dari yang muda sehingga yang sudah berusia. Masyarakat Malaysia sangat cenderung terhadap penggunaan media sosial. Kajian menyatakan bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang bertamadun sejak dahulu lagi. Sebelum kami melaburkan tirai, izinkan saya untuk mengungkap serangkap pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kami menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.